Hai, Assalamualaikum murid-murid. Bertemu lagi bersama Cikgu Hana dalam mata pelajaran Kaimah tahun 3. Jadi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita dalam unit 5 iaitu persekitaran saya. Tapi sebelum tu, jom kita nyanyi dulu. 1, 2, 3. Tayar bas berpusing-pusing, Pusing-pusing, pusing-pusing, tayar bas berpusing-pusing sepanjang hari. enjin bas bunyi vroom-vroom. Vroom, 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 enjin bas bunyi vroom, vroom sepanjang hari. Signal bas berkelip-kelip, Kelip, 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 signal bas berkelip-kelip sepanjang hari. horn bas berbunyi pon-pon. Pon, 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 pon bas berbunyi pon-pon sepanjang hari. Jom sebut hora hore, hora hore, hora hore. Jom sebut hora hore di dalam bas sepanjang hari. Di dalam bas sepanjang hari. Yeay! Sedap betul suara Didi dan kawan-kawan nyanyi tadi kan murid-murid? Jadi, seperti yang telah kita pelajari pada minggu lepas, bas juga merupakan antara contoh kemudahan awam yang terdapat di sekeliling kita. Murid-murid pernah naik bas? Cikgu pernah naik bas. Biasanya untuk naik bas, cikgu akan menunggu di pondok hentian bas terlebih dahulu. Kemudian apabila bas sampai, cikgu akan menaiki bas untuk menuju ke tempat yang ingin dituju. Betul kan? Macam tu caranya. Baiklah murid-murid, jadi pada minggu ini kita masih lagi mempelajari tentang kemudahan awam. Tapi agak-agaknya, nak belajar apa tentang kemudahan awam lagi murid-murid? Kalau nak tahu, jom kita tengok yang seterusnya. Baiklah murid-murid, tajuk pembelajaran kita pada minggu ini ialah cara menggunakan kemudahan awam. Di mana pada minggu lepas, murid-murid telah pun mempelajari tentang contoh-contoh kemudahan awam yang terdapat di sekeliling kita. Jadi, minggu ni kita akan belajar pula cara-cara nak menggunakannya. Untuk itu, cikgu telah pun menyediakan cara-cara menggunakan 3 jenis kemudahan awam iaitu yang pertama ialah cara untuk menggunakan kemudahan laluan pejalan kaki, yang kedua ialah cara menggunakan lift dan yang ketiga ialah cara menggunakan tangga bergerak. Murid-murid dah bersedia? Kalau dah, jom kita tengok satu persatu. Okey murid-murid, jom kita mempelajari cara-cara menggunakan laluan pejalan kaki. Laluan pejalan kaki? Oh, yang warna kuning tu murid-murid. Langkah-langkahnya ialah: pertama, kenal pasti tempat yang ingin dituju. Contohnya, ingin ke pondok hentian bas. Yang kedua, bergerak atau berjalan terus di atas laluan khas pejalan kaki yang disediakan. Yang ketiga, jika hendak mengubah arah laluan, berhenti seketika pada laluan khas berbentuk bulat. Langkah keempat, berjalan terus sehingga sampai ke tempat yang ingin dituju. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom kita tengok yang seterusnya. Baiklah, yang seterusnya ialah cara menggunakan lift. Langkah-langkahnya ialah: pertama, pastikan pintu lift berada di hadapan anda. Yang kedua,
tekan butang naik atau turun pada bahagian tepi pintu lift. Yang ketiga, tunggu dan pastikan sehingga pintu lift terbuka sebelum masuk. Yang keempat, setelah masuk, tekan nombor panel pada tepi pintu lift. Yang kelima, dengar nama tingkat disebut dan tunggu sehingga lift berhenti. Ting! Yang keenam, pastikan pintu dibuka sebelum keluar. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jom kita pergi yang terakhir. Jadi yang terakhir ialah cara menggunakan tangga bergerak. Langkah-langkahnya ialah: pertama, pegang tongkat secara pencil drop, iaitu tongkat dipegang secara menegak lurus ke bawah. Yang kedua, pegang pemegang tangga dan langkah ke anak tangga yang sedang bergerak. Yang ketiga, berhati-hati dan bersedia apabila terasa lengkungan pada pemegang tangga bergerak. Yang keempat, bersedia melangkah dari tangga apabila sampai ke anak tangga yang terakhir. Yang kelima, lakukan teknik clearing selepas turun dari tangga bergerak. Teknik yang sama digunakan semasa menaiki tangga bergerak. Faham murid-murid? Tadi murid-murid telah pun mempelajari cara-cara menggunakan 3 kemudahan awam yang berbeza. Jadi sekarang, cikgu ingin menjelaskan sedikit tentang adab menjaga kemudahan awam. Baiklah, yang pertama, kita mestilah menggunakan kemudahan awam yang disediakan mengikut peraturannya. Seterusnya, kita juga perlu menggunakannya dengan cermat dan berhemah. Yang ketiga, kita juga perlu bertimbang rasa dengan pengguna lain. Yang seterusnya ialah kita juga boleh melaporkan jika berlaku sebarang kerosakan. Kemudian, kita juga perlu menggunakannya mengikut keperluan tanpa pembaziran. Dan yang terakhir ialah kita mestilah bertanggungjawab terhadap keselamatan kemudahan awam yang disediakan. Murid-murid faham kan? Kalau faham, bagus. Jadi kita pergi ke aktiviti terakhir untuk hari ini. Aktiviti yang terakhir untuk hari ini ialah aktiviti latihan untuk murid. Jadi seperti biasa, cikgu telah pun menyediakan soalan latihan interaktif di word wall. Jadi murid-murid dihendaki menjawab soalan yang telah disediakan. Kalau nak tahu macam mana soalan tu, jom kita tengok yang seterusnya. Soalan interaktif yang disediakan adalah berbentuk susunan langkah-langkah cara menggunakan lift dengan turutan yang betul. Baru tadi kan murid belajar tentang cara menggunakan lift dengan betul? Jadi untuk aktiviti latihan ni, murid hanya perlu memilih sahaja. Pilih apa tu? Pilih langkah-langkah menggunakan lift dengan turutan yang betul, bermula daripada langkah 1 hingga langkah ke-6. Jelas murid-murid? Kalau jelas, jangan lupa untuk siapkan latihan ini. Pembelajaran kita pada hari ini telah pun berakhir. Jadi sebagai rumusannya, jom kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari pada hari ini. Murid-murid telah pun mempelajari cara-cara menggunakan 3 kemudahan awam yang berbeza, iaitu menggunakan laluan pejalan kaki, menggunakan lift dan juga menggunakan tangga bergerak. Tambahan pula, murid-murid juga telah mempelajari sedikit tentang
adab-adab menggunakan kemudahan awam. Jangan lupa amalkan. Jadi, untuk itu, cikgu berharap agar murid-murid memahami topik pembelajaran kita pada hari ini dan menyiapkan tugasan yang telah diberikan. Jangan lupa untuk menjadi pengguna yang berhemah. Terima kasih murid-murid. Jumpa lagi.